jadi, semua yang jadi, cerita sini habis ini, tak payah kau ungkit lagi. Hai, Assalamualaikum semua penonton-penonton di saluran YouTube Budi Channel. Bertemu lagi dalam podcast Borak Sini Habis Sini bersama dengan tetamu kita yang diundang khas gara-gara lagu dia yang viral di social media, Kesumat dan juga Kendati version lelaki. Ryan Shane ditemani oleh Amelia Azizan disebabkan komposer ni lagu sendiri untuk Kendati tu kita jemput juga Amelia untuk bersama-sama kita dalam podcast Borak Sini. Kita nak borak santai je, tapi memandangkan dunia hiburan, dunia seni, kita dikejutkan dengan satu berita yang amat mengejutkan lah, amat menyedihkan. Kita turut berduka cita dengan kehilangan seorang penyanyi yang cukup berbakat besar, yang begitu committed dengan karier seninya, yang sentiasa memberi yang terbaik. Beliau Allahyarhamah merupakan seorang pelakon, penyanyi, dan juga beliau juga bekas penyampai radio tak silap. Allahyarhamah Adibah Noor yang telah menghembuskan nafas terakhir beliau pada semalam. Semalam tu I tengah, you tahu tak I tengah buat apa? I ada kena tonton satu show lawak dekat ZKL. And then dekat dalam tu, hall tu telah dikunci dia punya selular signal. So I tak dapat akses apa-apa berita pun. Sampailah habis keluar. You know, persembahan lawak macam mana kan? Faham. I duduk gelak-gelak. Kawan sebelah I pergi tandas, dia keluar. Dapat that signal. Dia kata, dia tak cakap kat I, dia takut I, yelah guys, show lawak. Tapi semalam ada show, dia banyak pelawak dalam tu. Ada Joanne Chinese. Lepas tu Kumar tak dapat datang. You kenal Kumar? Kumar yang Singaporean tu. I know. Dia tak dapat datang sebab kena COVID, positif COVID. Okay. So ramai yang datang tu frust lah, tak ada Kumar. Ya. Ada juga Kumar sebenarnya. kan. So ada dalam tu ada Yasmin Aziz juga duet dengan Vince Chong. Then ada Prakash. Tapi lawak dia guys, lawak lucah. Aku boleh cakap lah kat sini kan, borak sini habis sini. Memang aku cakap macam terkejut, macam ni ke dia orang buat lawak guys, dengan sebut pepet apa semua. Aku macam oh my god. Aku tanya macam perhati juga kan kalau budak-budak kan. So dia orang datang dengan family, Amelia, family. Macam mana tu? I cakap I think it's like on the organizer side, dia orang Kena aware that. I think macam what kind of act. yes. Kalau dia memang itu dia punya act, Ah. tak boleh ubah act dia. Yes, Amelia, betul. Sebab memandangkan semua orang tahu dia punya format macam buat lawak tu, macam Joanne, dia memang macam tu. Setiap dia pergi mana-mana pun dia akan jaja semua benda. Okay, tinggal pasal tu. And then habis show tu, sebab show tu habis awal lah sebab Kumar tak ada. I keluar je, oh my god, I macam terkejut gila. Sebab kan seminggu sebelum tu kan viral Allahyarhamah Adibah Noor kurus. Lepas tu ramai yang cakap bariatrik lah apa semua kan. And then yang netizen perasan dia pakai rambut palsu apa semua kan. So macam terkejut. And I scroll je semua orang duk belas pasal dia. I balik, I tak tahu nak buat apa, macam blank. I macam biasa I akan balik pun pukul 11. Takkan I buat write up je lah, write up siap dekat portal macam tu. So mungkin Amelia ada pernah bekerja dengan Allahyarhamah, mungkin kat sini dengan Amelia. Mungkin kita nak kongsikan cerita sedikit lah sebelum kita orang kata bedah lagu Kesumat dan juga Kendati versi lelaki ni bersama dengan Rian. Okay, Amelia mungkin boleh share sedikit cerita
bersama dengan Allahyarhamah Saya Adik memang Bano? pastinya saya mengakui saya tak adalah orang yang paling rapat dengan beliau, tapi macam selama 18 tahun dalam industri ni selalu jumpa Kak Diba, and even she's very very friendly person. She's very orang kata apa, macam orang dia warm, orang dia very warm and sangat genuine. Dia kalau okey dia okey, kalau tak okey dia tak ada macam nak berpura-pura atau macam ni. Nak dekatkan lagi, sorry. Dia bukan jenis orang yang berpura-pura tau. Dia sangat genuine. Dia bukan orang yang plastik-plastik dan bermuka-muka. That's how she is. She says what's in what's on her mind. And saya bertuah sangat sebab dalam I think more than 5 months ago saya dapat berpeluang produce Kak Adibah untuk satu jingle Food Panda, and it was probably one of the best memories that I have lah dengan dia, because selalunya jumpa dia dekat event ke ataupun show ke tak dapat nak talk lama-lama. So I had that opportunity to produce Adibah Noor. That will be one for my history book lah. Macam biasalah kerjasama dengan Kak Adibah Noor, tak ada masalah apa-apa, best gila. And dia sempat berkongsi dia punya some of the experience and peace of her mind about people, about fans, yang dia pernah berkongsi macam people kadang-kadang disrespect her in public, talking about body shaming and stuff like that. So saya sangat macam kata apa, inspired by her maturity and experience dia handling those kind of things. Walaupun saya tahu benda tu definitely hurtful untuk dia. Tapi saya ambil tu sebagai satu nasihat yang bagus dan bernas, and she is very much loved by many people in the industry. No matter what people talk about her ke apa, she is a very nice person. And genuinely kita lihat daripada pemergian dia tu diratapi dan disayangi ramai. So kat situ kita bertahu peribadi dia macam mana. So insyaAllah if I would ever macam saya punya one of my dream probably untuk mendapat pengakhiran yang sebegitu, diraikan dan disayangi bila di ayah hayat. Dia banyak merahsiakan status kesihatan beliau, even dengan ayah dia sendiri. Sebab tadi ada media menemubual ayah dia kan. So ayah dia tu dah tua. So sebenarnya tadi dia tak nak bercakap pun dengan media, tapi media pun biasalah, media kita kan duk push juga, macam cakaplah something kan. So ayah dia tak diberitahu dia mengidap kanser ovari. Even dengan kawan-kawan terdekat dia bagi tahu, cuma selepas pembedahan I think dengan Ani Mayuni, dengan geng-geng Gegar Braganza kan. Kemudian dia cakap kat dia orang, okay, let benda ni menjadi rahsia lah, jangan bagi tahu kat media. Dia banyak berasa takut orang susah ataupun risau pasal dia ataupun yes I think so. I would macam kalau I jadi dia, I mungkin antara orang yang akan buat macam tu, because bila kita di panggung anak seni, anak panggung lah panggil kan, kita gunakan pentas tu untuk buat kita happy selain daripada menghiburkan orang. Tapi bila kita punya orang kata mask ataupun kita punya kerja tu diganggu dengan benda-benda yang sedih macam tu, dia immediately akan affect diri sendiri. So kalau if anything happen to me like that pun, saya rasa saya pun tak suka kalau kawan-kawan ataupun peminat ke apa tahu. Saya tak suka orang nak simpati kita, nak kita ni diingati dengan benda yang best. Pastinya lepas ni kita akan merindukan dia punya lakonan kan. Show dia selalu menceriakan orang. Dia membawa vibe yang positif di setiap sidang media ke, kalau jumpa orang ke. Satu terdetik I kenangan dengan dia masa I nak interview dia. I salah letak nama dia N-O-R. Lepas tu dia cakap kat I apa tahu, dia nak suruh I ingat setiap kali I nak tulis, Budi, you selalu tulis nama I salah. Kenapa you tulis N-O-R, sepatutnya N-O-O-R. Dia nak suruh I ingat. Dia cakap ingat O-O-R besar O-O tu maksudnya badan, macam badan I yang besar ni. Faham tak Amelia? O-O kan macam O-O ingat. Sampai sampai sekarang I akan ingat benda tu. Dia punya teknik dia macam aduh. Orang ingat. Macam Ryan ada tak? Rian ada tak orang kata terlibat dengan Allahyarhamah ke, pernah berjumpa ke?
Sepanjang saya dekat industri juga, tapi tak pernah lagi berjumpa dengan Kak Adiba. Tapi saya tahu dia seorang yang best. I mean, personality dia sendiri yang kita rasa macam aku nak jadi macam dia juga. Macam yang tak susahkan orang, yang orang suka je, orang tak ada macam kecam ataupun whatsoever. Nanti of course macam like body shaming tu memang kita tak nak, kalau boleh kita memang tak nak elakkan. Tapi kalau orang kata macam saya cakap lah, dia seorang yang inspired, yang kita tengok dia macam mana dia kecam pun semua kita tahu dia macam relax je. Dia very subtle lah. Dia jawab pun dengan positif. Betul. Dengan positif. Nak bench ke apa kan. Betul. Itu yang saya rasa walaupun saya tak pernah berjumpa, tetapi saya tahu karakter dia macam mana yang memberi saya inspired. Okay, kita teruskan kita punya podcast. Kita nak borak-borak Rian Shen, dia punya lagu I pernah dengar you nyanyi live Kesumat. And then masa tu I teringat satu drama kan. Drama ada lagu tu lah. Ya, Dendam Seorang Isteri punya OST kata opening montage sebelum puasa. Ya, betul. Sebelum puasa. Betul. So adalah yang komen-komen dekat video yang I record tu. And but not bad. You punya I think maybe you nervous kot masa tu. Amelia, what do you think? Masa tu dia macam suara dia terketar sikit kan. Macam first time. First time. First time macam Di kalayak ramai. Oh my god. Masa tu tengah shooting tau. I lari kejap. I lari kejap, lepas tu balik shooting balik. Okay. So besar. Okay, seperti yang Rian Shen bagi tahu kan. You bukan seorang penyanyi. You adalah merupakan sosok dari you punya bakat you lebih kepada production. Betul. Pengurus produksi lah. Produksi, betul. So mungkin macam boleh bagi tahu sikit lah kita orang permulaan macam mana you boleh kerja sebagai pengurus produksi. Okay, actually saya memang belajar broadcast dekat MIIM, which is Academy TV3. So and then after that I practical dekat TV3. Buat jalan-jalan cari makan dengan Intan Suraya, my producer lah. So, dia sangat best. Dia sangat best. So after that sebelum, so you kerja dengan TV3 dulu lah? First orang kata apa, practical intern dekat sana. And then sebelum I habis tu lagi 2 hari, few days nak habis, ada few tawaran lah. And then ada satu untuk TV3 punya orang kata permanent. Satu lagi yang regular buat drama. This is prime work lah. Prime work buat drama tu. And then satu lagi script writer untuk Astro. So I dapat ada 3 job tu sebenarnya. So macam orang selalu lepas praktikal dia macam susahnya nak cari kerja. Tapi I pula macam susahnya nak kiri kanan belakang kerja datang. Betul, macam mana aku nak pilih mana satu, aku nak pilih ni kan. So macam for me macam I rasa I lebih, sebab I rasalah I suka bercakap. Bila I suka bercakap, I rasa macam production manager ni macam dia manage people ataupun manage everything tu. Macam itu scope job dia. Betul. Dia untuk manage. Dia yang manage artis and then scheduling, macam artis punya jadual lah semua kita jaga, and kita bagi dekat AD lah, which is assistant director. So orang kata dengan location, talent, catering, location yang paling main yang kita kena cari kan. Kalau tak ada location tak boleh shooting. So benda-benda tu lah yang I manage, yang orang datang, dorang tahu dorang nak shooting je, dorang tak nak fikir masalah. Yang kena fikir masalah itu production manager. Pening kepala juga. Ya, betul. Tapi I akan start dengan assistant production manager. So I start first, and then masa tu dengan Kak Jalina Rajab. So a few month juga I kerja dekat, setahun lebih I kerja. And then after that I keluar daripada Primeworks, which is keluar daripada regular, as a regular punya Primeworks punya inilah apa kerja. So macam kita risau sebab orang tak kenal I. Orang tak kenal siapa tu Rian yang production manager. So macam orang Primework je yang tahu yang saya kerja dekat sini. Tapi yang the best part, which is orang yang dia ambil tu adalah regular, freelance. Freelance pada luar. So orang freelance yang bercakap pasal kita. Itu salah satu macam saya rasa kita kena tengok diri kita bekerja tu bukan kerana macam
just nak duit, tapi kita ikhlas lah. For me, I ikhlas dengan kerja I. So bila ikhlas tu, orang nampak kerja kita, dan kita tak perlu, bukan kata tak adalah nak bangga diri, tak perlu cari. Kita memang perlu cari. But alhamdulillah, sepanjang saya bekerja sebagai production manager ni, almost to this year, which is dah 10 tahun saya bekerja sebagai production manager, orang yang cari, maksudnya orang yang rezeki yang datang itu murah rezeki you. Alhamdulillah sangat-sangat, sebab for me, I percaya kalau kita kerja ikhlas, insya-Allah rezeki tu yang datang. Itu yang I selalu buat lah. Itu. So pejam celik dah 10 tahun. Terkejut, memang terkejut. Umur you berapa tak sekarang? Umur dah 32. Masih muda kan Amelia. Kan Amelia berapa? Dia bawa pada I. Okay, Amelia. Amelia, kita nak tanya, apa sebenarnya yang membuatkan you macam orang kata apa istimewa Rian dia punya vokal dan yalah, bila you punya apa cara ataupun formula, you cari artis tu dulu baru you bentuk dia punya lagu. Bukannya you ada lagu you pakai lagu bagi just nyanyi. Tidak. Dia ada macam depends juga apa lagi? Yalah, depend pada ni. Okay, untuk Rian, saya memang bekerjasama dengan Radius One dah 15 tahun. Wow. 15 tahun. You start dengan apa drama? Aku Cinderella 2007. Ui, lama gila. Apa lagu dia? Yang tu Ya, lama kan Budi. So I masuk dalam industri 2005, pengakhiran 2004 ke masuk 2005. Lepas tu lepas 2 tahun saya diberi peluang untuk bekerjasama dengan Radius One. So that was my first time producing. Lepas the next year saya dah produce orang lain juga sama-sama. So dah 15 tahun. And Rian ni saya jumpa di Radius One, bukan jumpa lah. Dia bekerjasama dengan Radius One juga, antara sebab kita dah lama, kita macam-macam orang dah keluar masuk Radius One kan. So people come and go. People come and go. So dia adalah antara yang terbaru dalam yang pernah saya tengok di Radius One lah. And then macam biasalah, orang yang selalu macam nampak talent dari jauh ialah Abang Izzat, Syarul Izzat Muhammadin, yang sentiasa nampak, you know, this person boleh aku ambil berlakon yang ni, you know. So dia cakap, and then dia dengan EP kita Hisha Abdul Karim yang mana manager Rian Shane juga, yang cakap dengan saya, kita orang punya PM boleh nyanyi tau Emilia. Saya cakap, oh ya ke? I've heard this before. Macam orang kata anak dia boleh nyanyi, sepupu dia boleh nyanyi, macam-macam. Tapi saya nak dengar dululah. Walaupun Abang Izzat cakap dia boleh nyanyi, Abang Isham cakap dia boleh nyanyi. So dia orang cakap, tak apa-apa, kau datang set. Sebab I always go to set untuk, you know, memang baca skrip and go to set supaya I get the environment of visual yang diorang buat, supaya saya boleh buat lagu yang sesuai dengan visual. So memang pergi melawat di set, dia lah kena lah. Dia macam, kau datang sini, kau nyanyi dekat dia. Kalau Emilia kau tak sedap, kau cakap tak sedap, kita orang tak marah. You know, Izzat dengan Abang Isham lah. So macam kat situ ada Uci, ada Abang Isham, jenuh. Semua bos-bos kat situ. Malam, lepas tu dekat rumah flat dekat Kampung Baru. Masa shoot takdir yang tertulis. Takdir yang tertulis. Lama tu. Betul. 2 tahun lepas. Almost 2 years lah. 2 years. Almost 2 years. So saya dengar dia pun nyanyi lah, kemut-kemut. So dia pasti lagi segan kan. Tapi you selalu menyanyi dekat set macam tak adalah selalu macam bila macam tunggu artis dengan make up semua, I dengan Uci lah macam kita nyanyi je. Kita ada macam ada bakat lah. Mikrofon so sebab dia orang kan menghabiskan masa menunggu-nunggu artis dan sebagainya. Karaoke lah macam tu. Uci pun memang boleh nyanyi, so dia pun nyanyi. So saya pun dengar, and when I hear it, I macam okay, dia ada potential, but banyak benda I nak kena mengikut asah. Saya punya my own ni lah. You punya acuan. Acuan macam okay boleh. So dengar lepas tu macam okay ke Rian, kalau if I, you know, ask you to change something apa, dia kata okay boleh. Dia memang betul pun dia buktikan dia rajin. So I ambil dia untuk nyanyi kendati untuk male version di takdir yang tertulis, and memang nampak dia punya orang kata apa, tanjak tu, and suara dia pun memang boleh orang suka. So what happened after trending kan kendati tu? Kendati trending semua version, termasuk version dia pun trending seminggu lebih. Betul, seminggu tu memang top. Kendati ni apa maksud dia? Kendati maksudnya
Dia lebih tahu Kendati. Kendati selepas apa Kendati, sejurus. walau apapun. Walau apapun. Walau. Walau. Kendati so, apa? Tapi dia memang sangat rajin lah. For me, Nyanyi sikit Kendati version lelaki. Pasti turut kau merasakan jalan kita penuh tanda. karena aku adalah dirimu dan hanya aku yang apa dia? Lupa dah. Percaya. Dah lupa. Maaf lah. You guys pernah berduet dalam satu lagu, satu show. Itulah. Untuk Kendati kita pernah buat video Duet. music Duet video version. untuk duet version. Apa saja permintaan orang masa tu kita just kita do buat it. je sebab Kendati tu dia macam boom, macam People love the people song. suka sangat. Tapi lepas Kendati dia memang sangat rajin. Dia pergi kelas vokal, saya suruh dia masuk kelas Cikgu Siti Hajar, dia pergi berbulan-bulan sebelum saya tulis ke Sumat. Amelia, untuk lagu Kendati lagi Dah tak. tarik menarik lah. Okay. Mikrofon satu je. Okay. Untuk lagu Kendati kan, you faham daripada takdir yang tertulis, apa maksud ataupun mesej yang tersirat dalam lagu Kendati ni? Kendati dia membawa maksud walaupun kendati pun it's about macam walau macam mana sekalipun the person yang you know hurt you ataupun betray you tapi you tetap suka dan tetap sayang, itu je maksud dia secara pendek. Dan macam of course dalam hidup ni kita akan cakap pasal move on atau apa, tapi the truth is the heart wants what it wants. Kita tak akan boleh tipu hati kita, so itu maksud lagu tu lah. No matter how rentan dan betray yang kita lalui. Rentan ni terbakar. Rentan ni macam luluh lah. Tapi tetap juga kita mencintai orang tu. No matter what. Faham. Itulah maksud Kendati sebenarnya. Okay, soalan borak sini habis sini boleh? Tapi time tu you break up Ya, masa tu saya memang break up, letakkan you tengah move on and then break up. Oh, there is no such thing as move on in my book. Dia bukan borak sini habis ni, borak sini habis ni bila pun tak tahu. Betul lah, tekaan I you tengah break up masa tu. Yeah, I mean any of my songs yang saya tulis, I use it as my diary. I use it as some orang kata medium untuk I expresskan apa I rasa. Tapi at the same time, cerita pun kadang-kadang tidak jauh daripada realiti kita. Dan kalau orang buat skrip pun selalunya based on apa yang terjadi. Jadi bila I can combine what I actually feel dengan cerita, it goes really well, I guess. Sebab I ikhlas dengan setiap butir perkataan, whether lagu ini atau lagu Kesumat atau lagu Kilaf Asmara, it doesn't matter. Semua saya gunakan. Okay, satu lagi soalan borak sini habis sini. You dengan si dia tu dah lama kan, macam kita orang bersama selama 12 tahun. 12 tahun, babe. Itulah. 12 tahun sejak muda lagi. Aku perhati je korang. Macam tak ada jodoh lagi. Tak, maksudnya yelah, kita orang of course lah. I tahu sebab kita kan dalam industri. Kita tahu. Lama. 12 tahun. So you cakap tadi tak ada istilah move on, maksudnya? No, tak ada. I mean macam ni lah, macam you for me, saya sangat genuine, whether dengan orang, lagi-lagi dengan diri sendiri. If I say that I love a person, I love the person, and it's not something yang easily replace, macam kita replace kereta punya bumper ke apa. It's not that. So for me, I cherish that. I sampai ke hari ini pun I don't feel like I want to be with anyone else. And benda tu macam I'm being genuine with that. So for me, tak ada istilah move on. Because kalau you sayang orang tu, you sayanglah orang tu, whether orang tu deserve so it. So you still berkawan dengan dia? Tidak. Oh my god. Tidak Tidak. I mean Betul Tapi kalau ya kan, biasa kan bila kita bercinta dengan satu kapal ataupun satu insan seni dalam bidang seni kan, kemana-mana pun kita akan berlaga bahu, berjumpa juga. So macam mana you handle that things? Macam you akan jumpa nanti, ataupun takkanlah macam tak say hi ke apa ke? Oh tak. Actually masa kita you guys memang betul-betul gaduh I took my way as I block dia dekat Instagram or anything. I block dia. You block dia? Yeah, I did. Yalah, you nak move on kan? I tak nak move on. You tak nak move move on. Dia tak deserve I punya attention. Gitu. For me, sayang itu berbeza. Deserving sayang itu adalah satu perkara yang
lain. For me, I ada je berjumpa dengan dia untuk semi-final last year. We did, but we just sit professionally. Because of course itu adalah saya punya baby, dia punya baby juga. Kalau kita orang ni ada anak kita orang nak masuk form 1 dah, you know what I mean? So for me, kalau kata macam about care ataupun macam sayang ataupun apa-apa jadi dekat dia, of course I akan orang yang terasa dulu. Orang boleh cakap kat I move on, tapi orang tu tak sayang dia. You can tell me to move on, you can tell me to go with another guy, but you tak sayang dia. So don't tell me about that. Kalau kita berkongsi perasaan yang sama, kau tak akan cakap macam tu. I'm doing well on my own. Sebab selama ni pun before dengan dia, Budi pun tahu I masuk industri dulu sebelum bersama dengan dia. Dan apa yang kita orang ada adalah daripada apa yang I boleh dapatkan untuk dia, dan kita sama-sama. Saya nampak talent tu dekat dia, saya nampak apa yang bagus tentang dia. Sebab tu I believe in him. And maksudnya macam selama 12 tahun tu, I believe that I am the only person who the most believe in their talent. So don't tell me to move on for just something like that, simply like that. Saya tidak berkawan dengan dia ataupun talk to him because I believe there's something yang menyebabkan saya tidak boleh bercakap dengan dia. Ada sesuatu dan alasan yang sangat kukuh untuk saya tidak bercakap dengan dia. Tetapi kalau nak cakap macam I'm now with dating someone, Brian is one of my close friend. Dia tahu. Soalan borak sini habis sini. Yang ketiga untuk Amelia. Ni lasah pasal dia punya kisah lama. Okay, you guys kan macam satu karya bergabung dan meletup. Setiap kali ada lagu-lagu baru yang you guys buat kolaborasi tu, memang lagu tu memang cantik. Nampak macam satu karya yang lengkap, sempurna. Tapi bila you dah berpisah dengan dia, macam ada satu kekurangan. Ada tak macam you kekurangan sesuatu, macam you kehilangan macam sayap? Tidak. Tak pernah. Sebab saya rasa sayap saya cukup besar untuk memayungi orang lain juga. No, I believe in my talent seperti mana apa yang Allah pinjamkan kepada saya. Because sebelum Farouk terus cakap, dia sebenarnya start untuk menulis lagu dan produce lagu pada 2018, 2019. Saya daripada 2007 saya dah memang biasa bersendirian dalam producing, dalam menerbitkan apa-apa lagu macam untuk Alif Sata apa semua before that lagi. Cuma pada zaman sebelum ni kita ada social media, untuk mempromosikan itu adalah sangat terhad. So bila dah lama-lama baru orang macam cari balik lagu-lagu tu semua. So even after dia tak ada, saya tidak ada punya apa-apa masalah because it's always been myself. Cuma saya berkongsi apa yang saya ada dengan dia, and I know bila saya berkongsi dengan dia, it becomes so well and it's perfect. I love it. I love it. Tapi itulah saya sekarang ni. Selepas ketiadaan dia, saya macam nak mengingatkan kembali kepada mereka yang saya tidak pernah pun macam buat apa-apa together. Allow it to cool. Tak apa, boleh. Sorry guys, Tak apa. satu kesilapan teknikal dan tak boleh Live pun ada masalah kan. Dia ada sound check kat mana? Dia ada sound check. I ada recording. Ada sama Malaysia dekat Kat mana? RTM. So dia kena Untuk balik besok ambil kan? hari ni. Hari ni? Kejap Pukul lagi. apa? pukul 8 saya dekat sana. Lambat lagi. Relax lah. Okey je. Okay je. So apa-apa promotion Amelia yang buat. Sekarang ni my label lah, Androgyny Records. Kita orang macam akan buat promo. Apa nama? Record? Androgyny Records. Androgyny. Androgyny? Ya, Andro je. Androgyny. Saya punya manager Hard Entertainment. So memang hire Radius One lah. Radius One basically kira macam hire my new baby label untuk do some promo. It's more like macam apa saja yang kita orang pernah buat untuk artis lain, kita just get the same contact for Rian lah, for Kesumat basically, dan juga untuk Getas Heidi Moro yang dah keluar semalam. So basically lepas ni lagu-lagu yang I terbitkan, insyaAllah ada collaboration dengan label dan ada juga from my own. Amelia, lagu yang baru selepas you break up tu kan, lagu yang tanpa Farouk, lagu Kendati lah tanpa dia. Yeah. Kendati, lepas tu Melepaskanmu, Kesumat, Kilap Asmara, Getas, Geming Jiwa. Banyak dah sekarang.
Itu yang you nampak dekat radio yang macam like dia buat compose untuk macam jingle ke apa ke, Jingle banyak Disney lagi. ke, Netflix ke, macam tak termasuk. English jadi bahasa Melayu kan macam dia yang compose dan tukar director, vocal director juga. Disney filem apa dia buat? Disney Vivo. macam Frozen, Netflix to Vivo. Netflix to Vivo. Netflix Vivo. ada Oh, tajuk dia, Divo, cerita Divo dia tu. Vivo. untuk cerita yang monyet tu Ya. nyanyi tu Okay lah, rezeki kan. Yeah, I've not macam Budi honestly tak tahulah, bukan nak membengkak ke apa, but after what happened I did not have time for myself, macam tak ada bahasa berehat pun. You tak fikir pasal masalah diri you lah. Of course saya fikir masalah tu tapi maksudnya dari segi kerja Kerja you memang selalu tak sibuk. boleh. Means kerja you banyak dan selalu sibuk every day. Maksudnya kalau you ada masalah pun you boleh melupakan masalah you sekejap. Actually macam orang lain mungkin macam lupakan masalah untuk bila bekerja, distraction. Tapi for me, sebab saya marah dengan apa yang jadi personal, saya revenge. you marah? I marah. Of course I marah. You marah Siapa tak dia? marah? I marah dengan keadaan itu You marah keadaan. macam-macam lah. I marah macam-macam. I kalau marah Budi, I You just macam emosi. You dari dulu lagi. I Masa show. AF lagi kan. You emosi. Kenapa pula masa F? Okay. Itu I boleh cerita Kenapa pula lah masa kenapa. Sebab bayangkan Dia dah lupa dia masa AF. I 18 tahun kat situ dan semua orang pulaukan I. Kenapa pula I tak boleh rasa something? Sedangkan I menangis sekali je masa tu, tapi Astro repeat macam seolah-olah hari-hari. Bagi I is fitnah. Fitnah I bukan dan person membuat who- cerita. I'm kind of person yang susah gila Tu pun nak you marah juga. Tak, I tak marah. Because I tak tahu pun kata benda tu sampai macam tu manipulasi je. After dah keluar baru kita faham apa yang membuatkan orang rasa tak suka kat kita. Sedangkan we didn't do anything wrong. I tak dapat call my mom. Kita tak ada phone, tak ada apa. Tak ada siapa nak bercakap. Kalau menangis sebagai seorang umur 18 tahun, orang lain tak nak bercakap dengan kita, salah ke? And then after that semua macam dah okay balik, but people say that. Sedangkan kalau kenal kawan-kawan yang rapat, I lah orang yang sangat susah macam nak macam mengharap dan bergantung orang, nak independent lah nak menoya-noya, nak nangis-nangis kat orang. Macam kalau dah teruk sangat I will tell. Tapi usually I just cry at home. And I think that's very healthy for me to know how I feel. Apa yang jadi dekat I, yang I cerita macam ni dengan Budi adalah sangat-sangat tipis surface dia. Kalau lah Budi tahu Banyak apa lagi. yang jadi yang di bawah, di dasarnya, macam Rian pun tahu. I rasa ramai orang pun boleh nak bunuh diri kalau nak fikirkan balik dengan apa yang terjadi sebenarnya. Serius lah. Yeah. And then of course benda tu buat bagi I marah because so that's why I balas dendam dengan kerja. I want to show people. Ya. I want to show people, nak ingatkan orang yang buat, yang membuatkan kejaya dia itulah I. Bukannya dia buat kejaya I. I give everything that I have. I taught him how to write song. Don't tell me that You adalah sifu dia. he cannot deny that. Kalau dia rasa dia deny that, then dia macam lantak dia lah. But then kalau orang yang kenal, orang kenal. Siapa yang mengintroducekan dia untuk apa-apa sekalipun, untuk even belikan barang-barang set untuk dia start writing song, it's mine. I'm the one yang believe in him. So of course saya marah. Kalau Budi pun Budi akan marah. Kalau orang tu you dah mold Rian, to something. aku ingat nak kena buat satu sesi lagi dengan Amelia. Dia banyak cerita. Seriously. Dia Kan sebab aku sebab banyak, actually dia banyak cerita dan kita pun tertanya-tanya kan. Podcast kita ni nak pasal kesumat ke apa ni? Cerita the best. Ayo, I'm tak still sebab not. macam tu lah. Cik, hari ni teman je. Okay. Harap okay jangan buat hal. Nanti boleh podcast dia untuk next session tau. Sorry Rian. Dia patutnya pasal kesumat. Kesumat tau, ni kesumat. Okay, guys, sorry guys. Okay. Tak apa. Okay, kesilapan teknik di mana-mana ya sekarang ni. Okay, kita serah kepada mic kepada Rian Shane. Dan sekarang ni lagu Kesumat lah. Kesumat. Okay, for you Kesumat ni macam mana lagu dia? Okay, untuk Kesumat ni saya rasa okay, first of all macam lagu ni dituliskan disebabkan kita nak buat satu drama ni lah, which is Dendam Seorang Isteri. So lagu ni pun dimolkan dengan satu karakter, which is karakter yang dimainkan oleh Fasha Sanda, which is Amira. So Amira ni cerita dia sayang kat laki dia and everything, but laki dia ni pula macam selalu
kaki perempuan apa and everything. So dengan kat rumah pula dia jadi macam orang gaji sebabkan mak dia, so dia pendam dengan perasaan dia sendiri sampailah nanti contoh dia kena bunuh. So sampai begitu sekali dia dibenci oleh keluarga dia. So and then dia tak jadi mati lah orang kata kan. So dia diselamatkan and then dia nak revenge balik. So dia nak tahu macam aku pendam, selama ni aku pendam je. So selepas ni kau tak tengok aku adalah orang yang lama, which is orang yang baru, which is Nelisa, which is aku orang yang kau tak boleh dimainkan lagi dah. Aku akan buat kau suka ke aku ataupun aku akan buatkan kau tunduk kat aku lah. So karakter jahat lah. Karakter jahat lah. Gila. Dia bukanlah kata jahat. Dia sebenarnya nak balas dendam. Dia nak bagi pengajaran dekat orang yang buat dia ni. Tak semua orang kau boleh bodoh-bodohkan. Something like that lah. Wow. Itu yang for me and then this opportunity yang I rasa macam Abang Ijat dan Cik Isyam dan Cik Fazli ni bagi dekat I ni macam okay, kau dah habis kendati ni, tu bukan lagu kau. Maksudnya ni lagu kau sendiri kita nak bagi ni. So aku nak kau nyanyi OST macam ya ke, betul ke ni? So I pun buat production manager untuk cerita tu 85 episod. So banyak tu. Yeah, it's not easy actually. It's not easy. So and then after that Emilia, I discuss dengan Emilia, okay Emilia I nak lagu ni macam okay, dia pula jenis yang macam dia tahu macam ni karakter I dan dia tahu apa yang I suka. Okay, macam I suka, macam I cakap tadi, like I nak macam Afgan dan Judika macam digabungkan, macam benda tu dia nampak macam so tapi dia besar macam I nak macam tu. So alhamdulillah I dapat berkenalan dengan Emilia yang sangat-sangat orang kata orang tahu karya dia macam mana. So I sangat berbesar hati sangat-sangat lah, which is dia tulis lagu tu. For me, I rasa sangat kena dengan jiwa I. Bila I dengar 2 kali, macam first I dengar, okay, dengar sekali, I dengar sekali lagi. Okay, Emilia, this is my song. I rasa I nak lagu ni, I nak lagu ni, something like that lah. So, and after that baru kita buat recording, and then alhamdulillah lah. Tak tahu lah Emilia. Okay ke tak kita dengan lagu? nak dengar secara live. Allah. Hari tu dia dah buat live dekat ni, secara live dekat sebelum Sikit puasa. je lah. Sikit lah. Sikit lah. Kita ambil chorus. Okay, rapat sikit. Okay, go. Bila nanti mereka akan tahu siapa dirimu yang akan menghukum, gentar hilang mendekap dirimu, sukar untuk kau membiar pergi. Lagu ni kalau bawa ke Indonesia pun laku ni. Sebenarnya okay, kalau abang punya kalau abang punya nak tahu, masa promo lagu ni 3 hari sebelum 4 hari sebelum semua, kebanyakannya orang Indonesia yang banyak follow I and banyak like I. I macam terkejut. Dia kenapa orang banyak suka orang muzik macam tu. And then daripada sampai dia DM and everything, lagu ni grand banget, apa bagus banget, keren banget keren banget bagus banget macam for me macam lagu ni universal. I think daripada budak kecil yang macam 3 tahun 4 tahun yang macam diorang boleh hafal lagu ni. Itu yang I cakap dengan Emilia macam I nak lagu ni catchy, sebab I rasa lagu ni catchy yang senang orang tangkap. Betul. So memang setujulah. And then bila keluar tu budak-budak pun boleh. For me macam yang terharunya budak-budak boleh nyanyi. Itu macam tak semua lagu budak-budak boleh nyanyi. Lagu ni tak susah lah bagi you. You cakap budak-budak boleh nyanyi. No. For me pendengaran yang budak-budak boleh ingat. So dia catchy lah. Betul. Orang boleh ikut. Betul. Itu yang for me macam ada yang orang DM anak 4 bulan 4 ke 5-6 bulan yang setiap lagu tu keluar kat opening montage dia akan tunggu dulu. Dia opening ke sampai last? Opening. Last gentas. Untuk lagu Haidi Mulu. Okay, Amelia, gabungan Judika dengan Afgan. Siapa yang buat acuan tu? Maksudnya gabungan dua tu Ijat ke you? Tak Abang Izzat yang bestnya ialah dia memang bagi sepenuh kepercayaan to me
because kita dah berbelas tahun work together. Bila dapat cerita ni, skrip ni apa semua, I know and then I know his voice. Sebab sekarang ni watak utama dia lah perempuan. So apa yang I fikirkan ialah I told EP, kita punya EP Abisham, I cakap kalau sebab Rian yang nyanyi, I will make this song sebagai narrator yang nyanyi, bukan sebagai watak, bukan sebagai penulis inilah pelakon. pencerita. Jadi pencerita, jadi narrator. So I buat dia sebagai narrator. Lepas tu dia yang macam ceritakan perempuan ni, siapa perempuan ni. One day orang akan rasa penderitaan kau, one day kau akan biarkan orang tu dapat apa yang diorang dapat, you know, those kind of thing. So sebenarnya in terms of bila cakap Afgan, Judika semua tu, saya selalu tanya penyanyi yang I want to produce, katalah I nak custom make dengan dia, I nak tahu siapa yang dia minat, siapa yang dia suka nyanyi. Okay, lagu faham. karaoke kau lagu apa? Bila orang cakap suruh nyanyi, kau akan nyanyi lagu apa, you know. So supaya I know that itu permainan suara dia. So apa yang I buat untuk yang ni ialah untuk suara Rian, sebab saya nampak suara Rian ni lah lebih kepada commercial dan mainstream, yang mana yang dia pukul rata semua jenis pendengar. Itu yang I dengar masa tu. So apa yang I moldkan satu lagu Kesumat ni adalah lagu yang memang ke arah mainstream, sangat-sangat mainstream. Sangat-sangat ke arah radio, ke arah orang mana-mana orang boleh. Bukan satu eksperimentasi, bukan macam genre-genre yang bukan niche. Saya buat satu lagu yang betul-betul niche untuk dia, sebab cerita dia memang masyarakat. Cerita dalam drama ni sangat pukul rata. So everybody can relate to. So tu yang I buat. Tapi tak adalah macam I buat lagu tu mengikut Judika kan. I just apa yang dia minat, cara dia sampaikan tu macam mana I So you minat Judika dengan Afgan lah. I suka dua-dua tu. I rasa dua-dua penyanyi tu sangat, dia ada identiti masing-masing yang I rasa macam kau boleh ambil kat sini sikit, kau boleh ambil kat sini sikit, dan kau implant kan macam. Kat mana Afgannya lagu tu? Tak adalah macam dia punya angin Tapi tu. Afgan banyak daripada Judika lagu tu sebenarnya. So, lagu dia punya baik-baik. dia cara dia nyanyi tu. Dia orang kata bukan daripada segi muzik apa cara dia punya teknik. Teknik. I suka teknik. I suka bila I tengok orang menyanyi, I bukan mendengar macam sedap ni, tak ada. Even juara lagu pun I akan jadi macam juri tau. I tengok je macam mana kau nyanyi sini. Tapi kebanyakannya macam betul lah apa yang I rasa. So I tengok teknik diorang menyanyi ni macam mana. So bukanlah I cakap bila I nak nyanyi lagu Kesumat ni I akan ikut apa yang Judika, apa yang Afgan. No, for me macam teknik yang diorang gunakan tu I akan ada input tu I apply dekat Kesumat. Something like that. Ada salah sikit-sikit yang I buat macam tu lah. Guys, my reaction masa first time tengok opening drama tu, aku dah ingat ke you ni Remy Ishak. Kan dia macam visual dia more to cinematic kan, macam tu kan. Lepas tu you tengah menyanyi macam ni pakai baju putih tu kan. Betul. Siapa ni kan? Adakah dia pelakon, salah seorang pelakon dalam drama tu? Macam okay. Lepas tu and the next day baru tahu. You tak berlakon dalam tu? Kan ada penampilan sikit lah dalam tu. Penampilan sikit di ujung-ujung tu kan. So for me macam this is good opportunity, which is macam Kesumat ni tak ramai orang dapat. Macam for me I rasa macam tak ramai orang berpeluang yang I rasa dapat peluang macam I, which is I bekerja sebagai production manager. I buat cerita tu, and then my boss beri tanggungjawab yang besar untuk nyanyikan lagu OST untuk drama itu, and muka I ada dekat dalam opening montage 85 episod. So untuk single I ataupun lagu pertama I di dalam untuk orang pendengar kan, I rasa macam peluang tu sangat-sangat dah macam okay, untuk lagu Kesumat ni kan, satu video music lirik sudah dilancarkan. Betul. Kenapa tak terus mengeluarkan video music? Okay, kita orang ni pun dah kira lambat sebenarnya. So sebab saya sangat-sangat busy kat set, which is memang akan ada sentiasa di set. So untuk I bekerja ataupun buat music video tu, kita tak dapat masa yang sesuai. And then music video tu bukan sebab kita nak buat music video yang betul-betul. Bukan dah ada footage ke? Ambil je dalam drama. Itu tak nak. Kita orang tak nak benda tu. So bila kita nak ada some idea yang kita nak buat, tapi benda tu memakan masa 1 hari ataupun 2 hari. So pergi ke sana ke sini. So bila kita fikir tak sempat sampailah no, kita memang tak, Syed Syam memang tak boleh nak buat ni. So kita
kita buat je lah apa yang kita dapat yang daripada opening montage hari tu. So kita buat ke lirik video sebab benda ni lambat orang ramai. Sebab sebelum keluar ni, oh my god, ramai gila yang bila nak keluar cerita ni tak ada ke, I tengok kat YouTube tak ada pun. tak ada tak ada Tak ada. lepas tu dia orang dengar dekat Spotify dekat tak ada, semua tak ada. Spotify tak ada. Semua tak ada. Semua diorang dengar, tahu tak, kita orang asyik ulang-ulang opening montage je. Sampai macam tu sekali macam okay Syam, you should keluarkan lirik video je lah kita. And then lirik video ni pun I yang daripada promosi, daripada editing, I bukanlah I buat, ada orang editor buat, but I yang susunkan. I mean okay, ini part ni. Itulah jadinya sebab tu satu lagi kelebihan tu yang I production manager. So kita dah tahu orang kata kerja-kerja belakang tabir ni macam mana, so kita lebih senang untuk buat music video and everything ni. So lebih mudah lah sebenarnya. Ya. Okay, selain daripada you punya follower bertambah, okay, apa lagi impact daripada orang kata orang pengenalan you sebagai penyanyi Kesumat dan juga Kendati? Okay, impact dia saya bagi tahu impact yang 7 hari ni lah, which is dah 8 hari lagu Kesumat dikeluarkan, sejak 10 berapa dah views? Setiap hari tu bertambah 1,000 tau. Tadi saya tengok dalam 7 orang tu ulang-ulang lah tu. Sebab semalam macam 2,000 terus. So dalam, macam alhamdulillah dia punya feedback tu sangat-sangat alhamdulillah lah. 18,000. Dah hari ni 18,000. Hari Jumaat hari tu 15,000. Hari ni dah hari Ahad kan, dah 18,000. Not bad so lah. setiap hari tu ada peningkatan, which is orang mendengar tu, which is alhamdulillah dah bersyukur dah. And then for me impact dia bagi saya sangat-sangat besar, which is lagu ni dia bukan orang kata lagu yang susah untuk diingat ataupun susah untuk masuk di mana-mana yang macam corong-corong media sosial ataupun radio. Sebenarnya easy untuk kita dengar, and tak sakit telinga macam lagu apa dan tak ada. For me apa daripada komen daripada YouTube tu sebenarnya macam semua positif, yang for me macam rasa macam ya Allah, hai korang ni sangat-sangat sweet. So macam terharu lah. Terharu daripada Kendati sampailah Kesumat ni feedback dengan baik lah for me. Itu adalah rezeki yang saya rasa macam saya cakap bukan semua orang boleh dapat. I mean bukan semua orang boleh dapat apa yang I dapat peluang sekarang ni. Sebab tu bila I dapat lagu Kesumat ni, I rasa bukanlah aku nak popular, bukan. I rasa bila I dapat lagu Kesumat ni, aku macam ni tanggungjawab ni. Ni satu tanggungjawab yang aku rasa aku tak boleh main-main. Sebab bila aku tak buat tak betul, so akan jadi macam kau akan sisihkan peluang ni lah. So this is lagu Kesumat ni adalah tanggungjawab untuk I sebenarnya. Bila orang cakap lagu ni mesti kau popular, tak ada. Ini adalah tanggungjawab. So aku buat ni sebab aku kerja. Itu yang I rasa lah. Itu yang I buat sehabis mungkin lah, InsyaAllah. Rian, selain you letak dekat YouTube, you tak nak push ke lagu ni dekat radio ke? Itu dia panggil tanya Amelia, mungkin ada strategi you sendiri, formula untuk jual Rian. Jual ni. Jual 310. We are doing our best dekat saya punya department on promotion as well as Radio Swan. Kita do our best dulu untuk first sebagai seorang pendatang baru, and ni adalah first single dia. Kita nak orang kenal dia dulu. Kita go for interviews and promo photoshoots, and biar orang kenal lagu dan kenal siapa dia. Kemudian baru kita akan macam bawa ke radio dan sebagainya. So at least orang kata apa, tak adalah orang siapa ni kan. Kadang-kadang kita tengok dekat lagu-lagu baru macam sampai tak pernah jumpa, tak pernah nampak sebelum ni. So I tak mau macam sia-sia kalau kita letak ke radio dan service radio tapi orang tak kenal, jadi benda tu cepat terkubur. So we want people to get to know who Rian Shane and make his branding lebih kuat dahulu. Which is tak lama lah, kita akan dalam bulan depan ni juga kita akan terus ke radio dah. Thank you juga Kak Budi. Aslinya dia laris ni sebab dia ada personality. Sebab aku cakap lah, dia punya kehandsomean dia tu kalau daripada skala 10 mungkin 8, 9 lah. Boleh lah jual kan. Jangan bagi tahu, jangan cakap 10. Tak boleh 10, nanti kan ada kembang hidung dia. tak boleh puji sangat ni. Dia orang baru tak boleh puji sangat. Saya kalau orang puji saya lagi macam tunduk. You bekerja dengan Amelia, dia orang yang macam mana? Okay.
Emilia ni dia pernah tak you kena bully ke apa? Tak. Emilia sangat very very professional. So dia tahu apa kerja dia, apa yang dia nak, dan aku nak kau buat apa yang aku rasa betul lah. Maksudnya aku nak kau ikut cara aku. Betul. Tapi cara dia tapi cara dia you pula macam dikongkong. No. Gitu. Tapi cara dia I suka. Which is for me cara tu yang I nak. Sebab I cakap dengan Emilia, okay, sekarang ni apa yang you tengok dekat I dengan cara nyanyian I ni, macam ni I. So apa yang you boleh ubah untuk jadi cantik. So Emilia orang yang sangat-sangat, that's why I cakap itu adalah dia tahu. Betul. Saya sangat-sangat tak ada yang tertulis ni, tak ada yang tertulis ni. Untuk saya rasa sangat-sangat bersyukur sangat sebab saya kenal Emilia, sebab dia tahu tak ramai producer ataupun komposer yang tahu ataupun nak nilai orang tu macam mana dan dia akan buat lagu tu macam mana. Kadang-kadang orang ada je yang nah lagu ni untuk engkau macam ni. Tapi lagu tu tak menjadi sebab dia tak kenal macam mana dengan maksudnya tak sync dengan apa yang dia nak tu kan. So macam Emilia sendiri, dia tengok I punya cara macam mana, and then okay, you kena ubah cara nyanyian you macam ni. So dia banyak ajar saya a lot. Thank you so much. so itulah yang jadinya Kesumat ni sebegini rupa, hasil tunjuk ajar daripada semua. Of course dengan Emilia and Cikgu Siti Hajar also. Selain daripada menyanyi, you boleh berlakon kan? So budak ijat tak nak push you jadi pelakon ke? Tak ada je actually. Okay, I berlakon bukan budak ijat sajalah. Setiap apa yang I pernah jadi production manager, ada je I berlakon dalam tapi cerita sikit lah, je lah. Cameo lah. Cameo sikit-sikit je, tak adalah macam main yang macam extreme, tak ada. Sebab I rasa kalau I jadi yang macam main, I takut nanti I tak boleh fokus on my sebab I kena check location dalam masa yang sama. Hari ni nak shooting, esok pun ada nak check location juga. Ada hari ni nak shooting, hari ni juga nak shoot pun ada juga location tu. So for me macam I tak boleh nak, kalau I kata I fokus on berlakon, I dah tak boleh buat production manager. Itu I lah. Tapi sampai bila you nak jadi production manager? For me okay, ini pun soalan yang sebab macam sebab dunia you dah masuk. Kadang-kadang orang kan macam dia dah pilih kan, sebab ada dua jalan lain yang which is benda tu kan mencipta satu populariti dan membuatkan hidup you macam berbunga-bunga bila dipuji, dapat komen yang positif apa semua kan. Why not aku masuk bidang ni, tinggal bidang yang lama kan. Kadang-kadang orang dah bosan. Betul. Macam I pun macam bosan jadi YouTuber kan, nak jadi benda lain pula kan. You macam mana? Dah 10 tahun ni jadi production manager. Betul. For me okay, minat I sebelum kena budak ijat pun dia kata diorang tahu I suka menyanyi. I pun cakap dengan Cik Isham sendiri, cakap I suka menyanyi, tapi peluang I memang banyak dekat production, which is macam I cakap lah, orang cari bila orang ada permintaan, so I just pergi je lah mana yang datang dulu kan. So bila dapat peluang ini, baru-baru sangat, I think dalam setahun dua ni yang baru dapat peluang yang menjadi seorang penyanyi yang di depan kamera pula. So for me itu adalah rezeki. Bukan kata nak tinggalkan production sebenarnya. I sayang production. Ini adalah rezeki I daripada I college sampailah sekarang ni. Ini adalah rezeki yang I dapat dekat production sebenarnya. Cuma macam sekarang ini kita tak tahu kita punya perjalanan macam mana. For me sekarang kita buat production and as a penyanyi juga, kita tengok boleh tak kita handle. Kalau misalnya kata kita boleh handle, just go lah. Tapi kita macam for me, I select cerita ataupun drama yang I nak buat. Tak semua drama macam main buat je. Ada bukan select drama lah, which is select production juga. Tak semua production yang saya rasa macam boleh I pergi. Ada yang production macam bukan nak kata nak tak okay, but for me I lebih selesa bekerja dengan mana yang I rasa jiwa I tak pening kepala lah. For me kalau macam dengan Dini, kita teruskan dengan Dini dulu. Kalau dah tak ada macam okay, Rian boleh pergi tempat lain dulu. Kita orang ada projek lain yang tak memerlukan, then I pergi tempat lain lah. Macam tu. Sebenarnya apa cabaran sebenar jadi production manager ni? you cari lokasi, you cari pelakon, betul tak? Betul. Pelakon mungkin pengarah kot. Pelakon talent,
kru. Kru Pun saya kena carikan. Kadang-kadang ada production yang dah tahu kru tu siapa yang nak pilih. Ada yang macam Rian, makeup artist dia tak dapat, Rian wardrobe tak dapat, tolong carikan. So I kena carikan lah. So sampai benda tu jadi. So you banyak contact lah ni. Apa-apa nanti kalau podcast aku tak macam tak ada pertama kan. Betul. Okay Rian kasih satu. Untuk macam I cakap untuk phone artist punya number ni semua I macam yellow pages lah. So I semua boleh dapat sekejap je. Kan. So sekejap je I boleh dapatkan. So macam for me production ni best. I tak terus terang cakap dia bukanlah pekerjaan yang macam dia depends pada orang juga. Production for me jiwa I juga sebenarnya. So dia best, tapi depends pada boss ataupun production tu sendiri. Kalau kau best bekerja ataupun kau ikhlas ataupun boss kau best, production tu best lah jadinya. Kalau tak best lah jadinya. It depends pada projek tersebut lah sebenarnya. Ya, cabaran macam mana cakap lah, cabaran itulah. Kadang-kadang location tiba-tiba kena reject. Ada abang reject pernah. Oh my god. Tak dia tertulis first lagi rasanya tak sampai seminggu boleh shooting, lagi 3-4 hari je. And then kita baru first time masuk rumah tu. Dia dah tengok gambar, dah tengok video semua. Dia kata okey dah. I pun dah cakap Uci dah okey dah. Okey, Abang Ijat kata dah okey dah. So kita pergi dah. Besok tu kita call time kat rumah orang tu. Pergi sampai rumah orang tu. Okey, dia masuk. Dia memang masuk. Lepas tu dia makan. Okey, Uci buat skrip dia kata. Baca tak boleh ni. Rumah ni tak boleh, tak kena ni. Orang dah makan, orang dah make up semua dah. Lepas tu Rian tak boleh. Rumah dah bayar semua. Rumah kena bayar juga tu dah. Macam tak jadi pun kena macam dia tak kena pada skrip tak kena pada skrip. Tiba-tiba dia kata tak okey pula, Rian kau kena cari rumah lain. Dah lepas tu okey, buat sementara ni korang cari, korang buat scene lain dulu. Tak maksudnya pergi trekking ke apa semua. Sementara tu Rian cari. Dah aku macam duduk kat tepi tu macam siapa aku nak cari. So I try my best untuk dapatkan rumah yang hari tu juga, dan hari tu juga dapat, hari tu juga masuk. And hari macam mana you dapat nombor dia orang? I dapat kontak-kontak daripada orang sekitar situ, dan orang-orang yang macam ada yang pernah shooting rumah orang yang lain dekat sekitar situ. I tanya abang ni kenalkan kawan-kawan dia. So kawan-kawan yang dia kenal tu orang yang first time tak pernah buat shooting. Rumah dia kita orang pergi beberapa rumah kat situ, and then last rumah tu pergi rumah kakak tu. Kakak tu tengok, okay dia masuk, okay abang masuk lah, kita tengok rumah tu. Rumah ni okay, rumah ni ni okay, yang ni aku boleh shooting, dia kata. Okay. Rumah bukan rumah kat Tasha, rumah ada dekat Shah Alam. So Alam Damai. So I dengan Uci dah okay macam tu kan. So okay Uci, okay Rian kau cakap dengan team semua, kita pindah sini lepas after lunch. So pindah ke sini. Nasib baik kakak tu pula macam kakak first time tau macam ni. Tak apa kak, saya akan jaga rumah kak macam ni. Kita berjanjilah dengan dia. Itu one thing, kita dah masuk rumah orang tu yang paling susah sebenarnya, nak jaga hati orang kan. So tak semua orang yang aku dengar aku rumah sewa. Rumah orang duduk. Kebanyakan syuting kita berapa satu hari? Satu hari. Dia depends pada rumah. Rumah setengah, rumah flat. Range harga dia daripada 100.5 je? Daripada 100.5 sampai paling murah 1,000. Atau paling murah. Tu rumah yang macam rumah setengah yang murah. 100.5 atau rumah flat 200. 100.5 murahnya babe. 100.5 200 ataupun ke 1,000, 1,200, 1,500. Ada yang kalau dia depends. Drama lain, TVC lain. TVC rumah yang kita shooting contoh 1,000 lebih, 1,000 lah. Dia boleh jadi 10,000 satu hari. Wow. Dia make money on that. Itu yang kita, kalau you nak cari rumah yang ada studio podcast, cari mak. Tada, dah. Mampus nak tak kat mana kamera, sempit gila. Betul. Tak payahlah. Sebab aku tertarik dengan dunia kau yang macam selalu pergi shooting lah, macam lokasi tu everyday lah. Ada tak macam tak payah pergi macam terus shoot je? Maksudnya you jasad you tempat lain, tapi location and then penggambaran still go on. Maksudnya I tak pergi kat situ. Maksudnya you kena wajib ada kat situ. Tak ada. Macam for me, I ada assistant I. So bila saya ada assistant, okay, contohlah saya pergi rumah ni, I dah pergi recce dulu. Sebab tu sebelum cerita tu start, kita pergi recce. Sebab tu ada pre-production. So kita pergi recce dulu and everything, tunjuk gambar semua. Bila tunjuk gambar, kita tunjuk dekat, and then kadang-kadang kita bawa assist kita, kadang-kadang kita tak bawa. So saya bagi seorang pun ada. So takat gambar, ambil video, tunjuk diorang. Okay, I akan
cakap okay, macam assist I, okay ini location dia, so kau orang parking kat sini, kau lepas tu kau punya base makan dekat sini, kau punya makeup artist kau akan base kat situ. So I yang tentukan kat mana diorang akan pot diorang ni. Pot rokok tak boleh kat sini, kau kena pergi kat sini. Banyak job you. Ya, bukan banyak job, dia banyak scope. Banyak kerja, macam very detail. Sebab itu tak semua production manager yang orang ataupun location yang boleh ambil. Kadang-kadang dia memilih. Macam contoh rumah ni production mana siapa punya PM dia? Tak apalah, saya tak macam dia tak nak. Tapi kalau macam contoh macam I macam kebanyakannya alhamdulillah semua yang I masuk location, semua orang willing macam tak apa, datang lagi untuk Rian, insyaAllah boleh macam tu sekali. So sebab I very particular about the location, I memang jaga, which is kalau I tak ada kat situ, my assist akan jaga betul-betul. Dia tahu cara kerja yang kita orang ni tak nak main-main. Sebab kita nak masuk rumah ni lagi, and then orang lain pun nak pakai. So bila kau buat tai macam tu, so jadi susah lah untuk kita bekerja. Itulah yang cabaran-cabaran yang kita pada very detail lah, detail untuk production. Tak semua orang boleh buat sebenarnya. I pun sendiri I tak percaya boleh sampai 10 tahun dah I buat benda ni. Macam very terkejut juga. Dalam 10 tahun mesti dah easy lah, macam setiap projek tu ada dia punya, ada kesukaran lah. Kesukaran dia betul. It's not easy. But bila kita dah dapat tu, bila kita dapat macam contoh 85 episod yang The Nam Sok Isteri ni, I sebenarnya I rasa I tak mampu boleh buat. I pernah menangis yang I tak dapat location ni. Macam mana aku tak dapat location? Lagi beberapa hari nak shooting ni tak dapat location. So macam semua tempat dah pergi tak boleh. Contohlah I pergi mall, I pergi cari tempat tu Jumaat. So I kena dapat ke macam mana pun bisa Jumaat tu punya confirmation. Hari Isnin ataupun Selasa nak guna dah. So untuk mall dia guna seminggu ataupun 5 hari ataupun seminggu ataupun 2 minggu sebelum. So macam mana kau nak dapatkan mall dalam masa 3 hari tu? Itu ya macam kalau mall banyak prosedur nak hantar surat apa semualah. Dia nak tahu mana kita punya tapi bayar sewa tak? Depends pada mall. Ada mall yang sponsor, ada mall yang kena bayar fee dia macam sekian-sekian. Ada tapi mall tak adalah banyak. Dia macam okey lah, reasonable lah. RM50. Tak ada lah RM50. Dia dalam Depends. 500 ada 1,000. Depends pada mall yang mana kita nak pergi. Macam tu lah. Ada restoran yang taja kan bagi makan. Usually macam betul juga. Kadang-kadang kita tanya, okay, kita orang buat drama sekian-sekian, and then you guys nak sponsor ke tak? Kita ataupun you guys sponsor tempat, kita akan makan, kita akan bayar. Something like that. So okay lah, dia okay, tapi logo kita akan masukkan lah sebab dia you dah sponsor tempat kan. So I masukkan logo untuk location, but makanan kita bayar. Tapi kita makan shooting tak apa pun, kita banyak borak je, makan apa je sangat. So is something like that lah, cara bekerja kita. And then talent pun kena check betul-betul, agensi yang betul. Kadang-kadang datang tak gambar cantik, memang cantik. Sekali datang asal macam makcik ni macam dah director macam no, reject. Indah khabar dari rupa. And then bila reject tu, kita dah hari yang sama nak shooting, macam mana kita nak replace orang? So kelang kabut lah. So benda-benda macam tu lah, cabaran yang macam kita tak tahu benda tu tiba-tiba. Macam tu lah. Rian, satu lagi tertarik sebab you punya scope job pun macam mesti ada something yang pelik berlaku dekat lokasi. 10 tahun you bekerja sebagai production manager, sudah tentu ada buat drama seram kan? Drama seram. Tanya budak hijab banyak tak banyak buat drama seram. Tak ada. Drama seram tak ada. Serius? 10 tahun? Tak ada drama seram. Serius tapi mungkin aku nak juga Rian share dia punya story. Benda-benda pelik yang berlaku. Antara yang paling pelik sekali berlaku, tak kira lah seram ke pelik ke macam lain dari yang lain ke, cerita dekat aneh. Yang aneh. Yang aneh ya. Tengok. So far tak ada. Tak ada sangat, tak ada sangat. So far semua okey, tak adalah aneh. You yang aneh. Orang yang aneh kadang-kadang. Orang yang aneh. Okey, ceritalah satu cerita dekat lokasi. Lokasi. Okey, ramai-ramai pelakon kan. Pelakon mana yang you senang sangat, macam adore dengan dia? Okey. Ataupun faham? Tak pernah tengok pelakon ni tiba-tiba wah masuk set macam wow. Kalau tanya aku Sofia Jane lah, tiba-tiba Sofia Jane datang macam wow.
Ada gitu. je macam kadang-kadang kita nak sangat tengok dunia berlakon. Contoh Ira Fazira datang macam jadi cameo untuk drama kita. Macam tak pernah jumpa dia tu cantik dia sebenarnya. Macam tu lah macam wah cantiknya dia macam okay dia berlakon something macam I suka okay untuk senang bekerja sebab macam Ira Fazira sendiri macam dia cameo je so sekejap dia dengan orang-orangnya maksudnya dengan makeup artisnya dengan PA-nya so kita dengan artis saya pula dengan artis sangat baik sebaik tapi kalau certain artis yang macam contoh diorang dah ada diorang punya management sendiri so I lepaskan pada manager dia je okay you cakap dengan artis you macam ni sini so diorang yang uruskan nanti so macam yang I sendiri bekerja ataupun yang duduk sekali bersembang sekali which is kalau I cakap dalam waktu sekarang ni yang terdekat which is Dendam Seorang Isteri lah kebanyakannya semua artis saya sangat-sangat bagus itu I tak dapat nafikan and then chemistry kita orang dekat set ni macam adik-beradik dah kita dah 100 satu family 100 lebih hari bersama gosh ya 3 bulan keluar sekejap masuk balik betul very close yang macam I don't know satu feeling yang vibe yang sangat bagus lah which is ada Fasha Sandar ada Nak Zainal Wan Raja I didn't know Emilia sendiri Mamadian siapa lagi macam-macam ramai Zarimin Datin Syamin Abang Fauzan Mamadian lagi a few lah Kila Syafiq semua tu sangat-sangat positif lah ada here and there but kita manage very well lah alhamdulillah I mean bukan I manage lah which is kita semua satu team manage very well and then kita ada 2 team which is 80 episod ni kita buat 2 team hari ni kejap lagi sama macam contoh okay Emilia pagi ni dekat set B kejap lagi kan pergi lari kat set A pula something like that so a few artists dah jadi macam tu semua artis kot saya rasa semua Emilia is it your first drama ni yang terlibat besar lah sebelum ni you berlakon tapi dalam drama ni before this saya banyaknya cameo masa tahun 2005 is a cameo je really, bukan berlakon pun kalau jadi diri sendiri tu kan kalau benda-benda tu yang macam so budak ijat lah yang sketsa. offer lah okay you nak sangat okay watak you aneh juga ni kau watak I sangat dibenci hari-hari I pun dapat DM dia cakap babi stop berlakon dia cakap serius lah betul I dah bukti gosh so because I villain dalam cerita ni and this is my first series my first time berlakon sebab I berlakon dengan Dendam Seorang Isteri actually I masuk bulan Disember itu was my first time tapi during berlakon 5 bulan dengan Dendam Seorang Isteri I berlakon satu filem satu telemovie dan satu cameo so maknanya dalam keadaan tengah shoot Dendam Seorang Isteri I acted to another 3 dalam janganlah so watak I memang sangat psycho here she's a psycho she's suka a you suka is it your alter ego apa satu I tak nak malukan Radius One because Radius One really believe in me and dia cakap kau dah buat macam-macam kau dubbing lah kau apa kau producer kau segala berlakon je aku rasa kau boleh buat you know especially macam Budak Izzat cakap Abang Izzat memang selalu dah pernah cakap tapi masih yang untuk Dendam Seorang Isteri ni Abang Isham dengan Uci yang macam Uci. you should do it tak ada dia macam tak ada Cik Isham dia very pushy tau Cik Isham ni our executive producer dia macam manager tu juga dia very pushy no you can do this no so pushy dia tu sangat bagus lah sebenarnya ke arah positif lah ke arah positif dia nak tengok kita ni berjaya Uci macam cakap macam I want you to be my Nelisa I macam okay because kita kawan-kawan and of course saya tak nak malukan dia orang and bila dapat watak tu I rasa berat betul untuk orang watak psycho apa yang you you sumber rujukan ke ataupun karakter you ni semua orang dalam dunia ni ada dia punya side of psycho dia I think betul it's either you just luahkan je you keluarkan that side of you and forget about the rest of you. Kita ada banyak karakter. Dalam hidup kita ada banyak karakter. Kita dengan mak kita lain, kita dengan bapak kita lain, dengan so psycho ni antara karakter you lah. Apa? I rasa probably. Okay, try you buat reaction sikit. No. Reaction and then script sikit. Okay, go. Tak nak segan. No. Babak psycho. Okay. There's one point I masuk and I cari baju I hilang, which baju wedding jangan kantoi kan. Spoiler. Kan. Bukanlah. I cakap baju I tak ada, baju I hilang kena curi. So, can you be my makeup artist? Okay. Okay.
Mana baju I ni? Jap. Aku nak record. Oh, record. Alah. IG story ya. Okay. Okay guys. Okay, selakonan semula watak psycho Amelia. Mana baju I ni? Tadi Datin suruh bagi dekat orang lain. Apa nak bagi kat orang lain tu? I punya lah. Asal aku bodoh sangat ah? Elok lah. Mak bengap juga. Boleh lepaskan dengan kau ni. Something like that lah yours. I don't know, but people inside macam hate me so much. I nak buat dialog analisa. You boleh tahan ke dengan benda-benda yang macam netizen teruk juga tau. Macam hello, aku drama pelakon je kot. Bawa watak tu je, bukannya sebenar kan. Sampai ke macam I nak tak kisah dia orang nak cakap I benci lah watak Nalisa, I benci lah Nalisa tu patut mati whatever. I okay je because I think memang watak dia Nonya pun. I pun tak suka Nalisa. Siapa yang akan suka watak macam tu, you know. Kita suka benda yang baik kan. Orang kata pelumrah manusia akan suka perkara yang baik dan suka orang yang baik. So of course I pun tak suka. Tapi yang I tak boleh terima kalau orang tu dah menyentuh tentang body shaming, racism. Benda tu tak boleh. Sebab ada komen-komen yang seperti itu, I memang akan tunjukkan pada my Instagram atau social media yang I tak setuju dengan benda tu. You can talk about you jahat, you patut mati, bodoh lah perempuan ni, apa semua fine. But you jangan racist. Jangan racist dan jangan macam menyentuh sensitivity. Bagi I sebab bukan I seorang yang berwarna kulit ni, rasa ramai lagi. So I believe that apa saja you cakap semana pun akan efek orang lain yang mempunyai warna kulit yang sama. Oh, okay. Itu je. Tapi I tak nak malukan this one, so I nak. And I you jenis yang perfectionist dalam kerja you? I think perfectionist tu probably tak, because I tak rasa I diri perfectionist, but I orang yang sangat passion. I nak make sure benda tu good, jadi elok. Kalau tak cemerlang pun at least dapat A lah, macam tak, you know. Because I banter pelakon Fasha Sanda, Nat Zainal, orang-orang ni yang dah lama dalam and a good actors. Kalau I macam tak cukup energy untuk sama level ataupun at least, you know, at least kau standard lah, tak malu ke? I malu, I tak nak. So I dah diberikan tanggungjawab tu, I dah say yes. When I say yes, I give it all. Lagipun I do dubbing for many years, and I rasa macam benda tu agak membantu lah in terms of being a character yang lain. Tapi untuk watak Nalisa, saya rasa watak Nalisa yang dia bawakan sangat-sangat menjadi dan sangat-sangat untuk first timer, I mean untuk first timer dengan watak yang sangat berat sebenarnya, dia did well lah sebenarnya. Itu satu tepukan untuk Emilia. So dia macam menangis, meroyan, tumbuk muka sendiri, tampar muka sendiri, buat-buat pengsan, tarik rambut. Tak semua orang boleh buat macam tu. Macam sendiri-sendiri, yang macam menangis sendiri. Mesti ada kisah pasal karakter ni. Mungkin bekas penghuni Tanjung Rambutan ke apa? Dia mungkin orang kata apa, akan datang bakal mungkin next drama watak ni akan ada. Mungkin, mana tahu. So dia memang ada someone yang mempunyai masalah lah, like macam memang somebody yang need some help lah. Kena buat tele movie, cerita pasal dia je, watak dia je. Dia macam ala Joker lah. Dia macam Joker Nalisa kan, kenapa Nalisa boleh jadi macam ni kan. Untuk dia je. Which is I love character Joker. I feel like it's very relatable. You know, hurt people. So people who are being hurt will always hurt people. That's the word of hurt people. That's kesumat lah. Orang yang pernah That's kesumat lah, betul tu, kesumat. Yang dia denda, dia nak revenge. Orang buat kat dia, ada orang bila orang buat kat dia, dia menjadi orang yang better sebab dia tak nak buat macam tu kat orang. Tapi ada satu lagi sejenis manusia, bila orang buat pada dia, bully dia, rendahkan dia, dia akan buat pada orang. Tak ada orang macam tiba-tiba jahat dari setan ke apa ke. So lagu kesumat ni adalah Joker dari version Englishnya adalah Joker lah dia punya. Okay, kita nak habis ni. Mungkin last Rian Shin 3 tahun akan datang. Di mana Rian Shin berada dalam industri muzik? Jangan kata production manager lah, dalam industri muzik. Sebab you dah masuk, you dah buka lah ni. You dah buka pintu, cuma melangkah satu langkah. Okay. Saya nak Rian Shin ada kekuatan dia sendiri, which is daripada vokalnya, daripada sudut bukan setakat vokal saja ataupun keterampilan ataupun I mean dia punya look and then dia punya aura yang Rian Shin boleh
buat orang jadi sayang dekat dia. Macam contoh Datuk Siti Nurhaliza. Yeah. So orang Aura. susah nak benci. Faham tak? So I nak orang rasa You disenangi. Ya, disenangi ramai lah sebenarnya. Itu yang I nak. For me, I bukanlah kata tak nak popular, bukan, itu adalah 2-3 lah, 3-4-5 dia punya stage. Untuk I, for me, orang suka dengar suara I, itu sudah bersyukur dah sebenarnya. But bila benda tu suka dan diminati dan orang obses nak dengar lagu tu, and then suka cara kita macam mana dengan orang, itu membuatkan lebih target you dah tercapai. Dah macam alhamdulillah tercapai. For me, tak minta lebih lah untuk disenangi dan disukai untuk semua lapisan masyarakat. Which is my inspired dekat macam Datuk Siti Nurhaliza, insyaAllah. Ren, itu satu benda kan. Benda satu lagi, bila dah you cakap macam you nak play safe ataupun you tak nak terlalu kontroversi. Tapi dalam dunia hiburan, tanya Amelia lah, apa yang dia nak kontroversi yang melanda dia kan. Pasti ada yang terpalit juga kalau you dah masuk dalam industri kan. Tak boleh lari lah. Betul. Sebab ada golongan yang mungkin haters, ada yang suka kita kan. Kita tak boleh lari kan? Tidak semua akan suka kita kan. So macam mana dengan pandangan you kalau ada kontroversi, bukan you minta tapi tercetus, macam mana you nak handle? Okay, untuk saya cuba untuk handle dengan cara sangat-sangat very professional, and saya rasa saya ada team yang sangat kuat, yang saya rasa kalau ada satu benda yang saya rasa macam ada kontroversi macam abang cakap, kita akan discuss macam how to handle benda ni dengan baik, dan saya akan make sure benda tu akan going well, and benda tu bukan kata orang tutup mata, tidak. Cuma benda tu tak berlalutan sampai orang benci, ban, cancel. Yes, ada je few orang kata artis-artis yang kontroversi dengan ini, itu, macam-macam. So tapi diorang manage very well, sebab diorang ada team yang bagus dan diorang tahu how to handle benda ni. So you jenis yang macam sangat berhati-hati lah kalau nak posting something ke. Sebenarnya saya sangat jarang posting sebenarnya. That's why lah. Saya jarang posting. You tak banyak social media. You jenis bukan orang yang social media. Okay, for me, masa I bekerja production manager ni, I memang susah nak post everything. I fokus on my kerja je. I memang tak fokus sangat. I banyak IG story je. Tapi untuk posting, I sangat susah. So bila dah jadi macam orang kata dah ke tengah ke depan, so kena everyday tu macam kena ada. Sebab you ada aktiviti tu yang nak share. Sebab sekarang dulu orang tak macam tak nak tahu pun dia buat apa sebenarnya. So sekarang ni bila dah ada kesumat ni atau kendati juga, so orang nak tahu apa yang dia dah buat ni, apa yang dia buat, and apa yang dia jalan everyday ni, apa yang dia buat lah maksudnya. Tu yang dia kena posting jugalah. Nak tak nak kena posting juga something. Nama betul you Rian Shin? Nama saya ni sebenarnya Rian Shin ni sebenarnya dia bukanlah Rian Shin sebenarnya. Nama saya Ridwan Shahabuddin. Ridwan Shahabuddin, nama Melayu lah sebenarnya, Ridwan Shahabuddin. Rian Shin ni nama Mak Saleh lah. So sebenarnya Rian Shin adalah nama betul saya sebenarnya. Daripada suku kata pula. Daripada suku perkataan RI depan, AN belakang, Ridwan tu. Ridwan. So jadi Rian. Tengah-tengah tu kita buang. Okay. So Shahabuddin, SHA depan, IN belakang. So saya macam nama komersial ni sebab saya buat practical masa tu, ada nama sebab orang panggil Ridwan selalu Wan and Wan. So orang kena I1, yang tu pun Wan. Ada dua orang Wan, Syazwan and Ridwan. Takkan tak nak panggil dua-dua Wan kan? So macam apa aku nak letak nama komersial yang orang nak tahu ni, macam senang untuk orang ingat. So macam for me macam why not letak, tak tahu lah, itu idea ada letak macam Rian Shin, macam best juga nama ni, tak jarang orang dengar. Tapi confuse juga sebab Rian mungkin orang akan baca Ryan. Ya itu selalu. Kadang-kadang Rian, kadang-kadang Ryan. RY kot. RY, tapi yalah kadang-kadang orang akan panggil Rian, panggil Ryan. Dah biasa dah. Tapi saya cakap nama you sebenarnya Rian. So kat bawah macam okay, baru betul nama Rian. So tak ada ni kisah-kisah aneh tak kisah ada. Aneh. Nantilah kita jemput lain kali. Ya, fikir dulu. Okay, last question for you, for both of you lah. Mungkin ada perancangan pada masa depan yang boleh kita share dekat semua penonton.
perancangan masa depan insya-Allah ataupun promosi yang promosi terdekat. Untuk promosi terdekat ni saya sangat-sangat berterima kasih kepada semua pendengar ataupun yang view Kesumat untuk dalam masa sekarang ni. Alhamdulillah korang sangat-sangat best, sangat-sangat awesome. For me, comment and likes and everything lah pasal korang yang support I ni sangat-sangat positif for me. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan listening Kesumat, streaming and everything untuk jadikan Kesumat ni satu stage yang melangkah ke prestige lebih tinggi. Ya betul. Ke lebih tinggi lah insya-Allah. Amelia? Emilia. Something yang you nak share? I akan just, datang? First, I want to say thank you banyak-banyak kepada semua yang banyak DM and say tag lagu-lagu yang keluar sepanjang daripada rasanya March. Gemis. Daripada Februari sampailah ke Jun kita keluarkan 5 lagu. Daripada Melepaskanmu, lepas tu Kilaf Asmara, lepas tu Kesumat, Geming Jiwa dan juga Kertas. Semua lagu-lagu ni diberi sokongan yang sangat padu dan sangat banyak positive comments. I really thank you of that. Tapi saya memang of course lepas ni memang ada projek yang sangat besar lagi yang I'm so excited to share. So I harap sangat everyone continue the support. Sebab support tu bukan sekadar macam oh you are good, I like your song, tapi dia lebih kepada yang apa yang how they show it. Contohnya macam lagu Melepaskanmu masuk dalam pencalonan muzik-muzik hari ni, hopefully orang undi. So itulah support yang saya memerlukan. Dan akan melangkah ke AJL. Amin. And apa saja lagu yang tahun ni lah, of course kita nak yang antara lagu-lagu ni dapat pergi jauh. So but we need that, we need support dari segi undian, dari segi komen, like, share, and also macam request dekat radio. Itu yang membolehkan saya bernyawa. So I guess I hope people would give more support seperti itulah. Kesumat pun sebenarnya support saya juga. So I would definitely macam appreciate sangat-sangat. Amelia tak serik dengan AJL? Saya tak serik dengan apa-apa pun. Sebab ni dah 18 tahun saya dalam industri. Kalau tak masuk pun tak apa, masuk pun. Of course kita sentiasa nak target yang you kuat juga melenting dan lantang jugalah bila certain lagu yang macam kenapa lagu ni boleh masuk macam tu. I tak pernah cakap macam tu. I rasa komposer yang lagi satu. Lagi satu sebab saya tak pernah cakap macam tu. For me, I believe in rezeki. Setakat ni I tak pernah macam melenting macam tu. Tapi kalau I komen pasal lagu orang macam tu, I rasa lagu dia patut menang, macam kalau you tanya pendapat peribadi, I'm not a judge. Tapi kalau pendapat peribadi, I cakap okay, lagu ni memang sepatutnya vokal dia yang terbaik malam tu daripada segi professional peribadi saya. But I tak akan macam kiss ass untuk macam cakap walaupun saya tak minat lagu tu, tapi saya cakap dia I would not say something that is not on my mind. I'm being honest. Tapi tak semestinya lagu buruk, tapi saya rasa ada lebih baik in my personal opinion. But who cares about my opinion kan? Tapi video yang ingat tak yang I interview you tu, yang I interview you masa satu fashion Rico ke kita jumpa kan? Rico. Ramai yang support you tau. Ramai yang bersetuju dengan pendapat you. Oh, thank you so much. I think geng-geng yang macam I love being honest. Sebab benda tu lebih baik honest. Kita tak keji sesiapa. Dia orang cakap macam you membawa komen-komen dia orang, macam mengangkat komen-komen dia orang, yang tu yang dia orang sokong tu. Sebab I bercakap dengan cikgu-cikgu I tau. Tapi kisah lama kan. Ni kisah sebelum COVID sebelum COVID. Aduh, macam-macam AJL ni. Okay, last you guys mungkin you tak boleh, you orang baru, you tak boleh. Pesanan ke apa? Last pesanan. Okay, jangan pernah orang kata jangan pernah lupakan Kesumat ni, insya-Allah. Teruskan orang kata tonton di YouTube ataupun streaming dekat mana-mana digital platform. Saya harapkan lagu Kesumat ni dapat menemani hari-hari anda yang mungkin bosan ataupun mungkin dia macam Noya ke, inilah lagunya untuk korang merentan juga sebenarnya. For me, terima kasih banyak-banyak pada semua support yang tak pernah putus sampai ke hari ini. Mesti ada orang tag and everything semua. Terima kasih banyak. Ramai lah peminat you. Alhamdulillah, tak ada ramai tapi Alhamdulillah. Ni antara bakal orang kata artis
Dia akan mengganti mewarnai mewarnai industri lah. Ya, benda yang sama juga orang support kesumat. Dan kalau rajin ataupun bukanlah kalau rajin buat sudi untuk bila you guys dengar radio, buatlah request lagu kesumat di radio. Penting. Kalau tidak gila. So bila kita ada kalau tidak lagu tu takkan takkan. So tak you ada. kena demandkan lagu kesumat di radio. Saya nak dengar lagu kesumat, saya nak request lagu kesumat. Itulah caranya lagu kesumat akan berada di radio. Itu yang paling penting. So lepas lagu kesumat boleh berjaya, dan nanti kita boleh buat second single untuk kalau saya lah composer dia lagu. Okay, satu last untuk Amelia kita buat satu cabaran for you sebab you salah seorang penulis lirik dan juga orang kata pandai bermain dengan kata-kata. So satu quote kita nak viral dekat TikTok ni. Satu quote daripada Amelia yang menggambarkan dia punya perasaan dalam watak psycho tu. Mungkin ada satu macam quote for you untuk macam quote kata-kata macam kata-kata azimat ke kata-kata semangat, jangan ni. Okay, fikir dulu. Quote ataupun dialog. Quote lah. Jangan. It's up to you. Sama ada nak bawa watak tu ke ataupun quote kehidupan you ke. Jangan pernah membenci cinta kerana cinta itu buta. Gitu. Ayo. Okay. Alamak, kejap fikir dulu. Sebab ini kena persediaan ni penulis lirik guys, penulis lirik. Because bila dah banyak kita berkata-kata, tak tahu nak pilih yang mana. Tak pilih yang mana. Okay, kita bagi Shane Rian dululah. Rian. Kau pula juga. Allahu akbar. Pendek je. Jangan buang masa kerana masa itu berharga. Oh my god, kejap. Apa ya? Tak lirik pun tak apa. Lirik lagu. Jenuh aku nak mengedit podcast kali ni. 3 kali kena potong tadi. Aduh. Is it gonna be in bahasa ataupun bahasa English ke ataupun? Bahasa. Bahasa. Okay. Okay, 1, 2, 3. Peluang hanya datang sekali, jangan sia-siakan. Slip out. Okay ke? Amelia. Panjang tak apa, guys. Kata-kata azimat, guys. Slip out. Apa slip out? Budak-budak TikTok kan. Ya ke? Budak-budak TikTok tahu lah. Slip out. Oh yeah. Sebab I selalu macam do this kata-kata dekat my stories, and I don't know which one I should choose. Okay, choose one. Choose one. Okay, English pun tak apa, babe. Okay. 1, 2, 3. In life, the only person that you should never lie to is yourself. Slip out. Sibo. Okay guys, thank you so much Rian, Shane dan juga Amelia. Podcast kali ni meriah lah juga. Aku suka korang berdatang berdua. Sebab baik. Jadinya Amelia mungkin ada something yang macam kita boleh cungkil lagi. Kita buat satu sesi untuk Amelia sebab banyak benda sebenarnya. Betul. Sebab kisah-kisah yang berlaku kat atas diri dia. Sebab dia lebih banyak mematangkan diri dia daripada dulu kan. Sampai daripada masuk AF dulu sampai sekarang banyak you banyak matang sekarang. Tapi I suka cara Amelia yang sekarang. Of course lah. Dia membuka lembaran baru ke? Yeah. Dia ada membuka lembaran baru lah dalam hidup dia. Apa yang Rian, Shane perhatikan? Kena lagi kenal ke apa ni? Tak apa lagi. Okay, seminit. For me, Amelia sendiri, mungkin dia orang nampak dia dulu tak begitu menyelah seperti sekarang. Which is bila dia dah orang kata tidak bersama ataupun dia single. Orang kata keluar penjara. No, tak, maksudnya single. Bila single tu dia bukan yang aku akan putus asa dengan everything. No, dia bangkit dengan dia punya kemarahan tu yang membuatkan passion dia lagi kuat untuk teruskan ini. And sampai sekarang sampai dia berlakon yang dia bukan pengalah. Dia bukan pengalah. Itu Amelia yang walaupun saya baru kenal dia, tapi saya nampak itu adalah dia yang saya rasa tak semua orang boleh jadi macam dia. Sebab tu dia kata kalau ada orang macam dia, mungkin ada orang yang bunuh diri.
but Sebab bukan dia dia. tahu cerita yang sebenarnya. But yeah. Oh, Rian banyak Okay, kisah to be honest, banyak sejak- rahsia you pegang. Sejak Saya I bunuh dia dulu. sebab Itu sejak kata-kata bijaksana. kena buat step out tu. Actually sejak saya berkenalan dengan Emilia, macam berkenalan masa dekat set hari dulu yang macam kita dah pernah berjumpa and berjumpa lagi. Kita rasa macam ada connection, macam kita boleh link yang kita boleh cerita everything, boleh bonding lah, Boleh macam, click lah. boleh click gila punya. So macam for me, sebab tu dia cakap everything semua dia tahu, and then semualah luar dalam tu semua kita tahu, dan hanya kita je lah yang tahu. So for me, I tahu macam mana struggle-nya dia nak survive dalam industri, and untuk diri dia sendiri juga, untuk orang ingat dia dan sayang dia sampai sekarang, sustain sampai sekarang. So macam I cakap, dia do a good job lah. So this is Emilia, the new Emilia yang I rasa macam kita boleh proud lah. Amelia pula, kalau ada 1 minit nak cakap dekat Rian Shane, you nak cakap apa kat dia? Pesan ke? You nak apa? Terus terang lah macam you nak bahan ke? You nak marah ke? Dia habis sini kan. Oh my god. Tak Okay. ada. Selama belas tahun saya dalam industri, I've seen a lot of stars come and go. Whether dia orang tiba-tiba hit jadi big star ataupun kemudian menjadi big star, lepas tu tidak menjadi star langsung. I've seen many people. And of course, saya always pesan kat dia, or any of my friends or artists yang I work with yang budak baru, if you passionate enough kan, you be serious about it, because it's very easy to fall into culture shock. It's very easy to fall into people's punya compliments and everything. So of course I nampak Rian ni, dia orang yang memang dah passion yang menyanyi dah lama dah, but the chance tu dia tak dapat. And apa yang chance yang orang pernah bagi to me, I want to try and give to other people. Walaupun I bukan orang besar, but at least ada je opportunity for me to bawakan dream orang ke tempat yang betul, yang lebih jauh. I would love to do that. And I see Rian ni, for me, bakat tu jatuh nombor 3 ataupun 4. Yang penting yang disiplin and passion and focus. And I see that dengan Rian. Rian ni bukan just another talent yang sekadar boleh nyanyi. His personality, his heart, and he's also a very orang kata apa, rajin. Rajin tu susah nak dapat. Because I know orang yang malas tu macam mana. And I tak suka. I tak akan kerja dengan orang yang malas dan banyak alasan. Kenapa you tengok kat I? Ni I suruh you cakap dekat Rian 1 minit. Rian tak ada. Because I cakap macam tu sebab dia tak buat benda okay. tu. So of course I nak yang best untuk dia. Harapnya Kesumat ni mampu memberi satu harapan yang besar for him, and hopefully. Amelia, you ibaratkan macam mesin yang boleh mengeluarkan produk, dan Rian Shane adalah produk you yang pertama ke apa? Is Tak it? juga. Tak Produk juga, yang pertama dah lupa diri dah. Oh, yang tu. So you cerita produk barulah. Tak, I always akan give. I mean penyanyi is it ada je penyanyi lain? baru. Ada je Fatih Faisal Banyak. baru, Oh, Alfa banyak. Hani pun baru. Banyak. Oh, tapi you work out dengan satu single lah untuk dia orang. Yeah, I try to Tapi you fokus pada Rian sekarang ataupun tak, semuanya banyak. saya, anak-anak saya semua saya jaga sama rata. berapa orang semua sekali? Untuk projek sekarang Dendam ni, Suara Isu saja kita ada 3 penyanyi baru, termasuk 5 lagu. 5 lagu tu saya nyanyi sendiri, satu melepaskanmu itu untuk Kilaf. Oh, Dan Kilaf. Sheila Asmara. Kilaf Asmara, Sheila Hamzah dah memang. Nanti kita jemput Kilaf Asmara kan? Boleh. Sheila. Sheila, Yes. So tak adalah saya kerja dengan orang baru je. I also work with really big stars, which I'm macam totally honoured. So yeah, I hope that walaupun I know lepas ni Rian mungkin akan bekerjasama dengan komposer lain and producer lain, itu biasa. Tapi at least macam I dapat adalah dalam sejarah hidup dia. Gitu. Sebab lagu single pertama Itu belum kita cuki lagi. Nanti kita jemput Rian Shane datang sekali lagi. satu-satu. Ini pun dah 1 jam setengah. Kita akan kita kena pecah ni. Podcast kita ni 30 Part 1, Part 2, Part 3 trilogy. Apa yang kau buang saya je banyak Trilogy. Tak, kita buang mana yang tak okey je. Okay lah guys. Alright. Kita jumpa lagi di podcast Borak Sini Habis Sini. Jumpa lagi di masa akan datang. Katanya Amelia nak ajak Sheila Hamzah. Banyak cerita tu. Teng. Okay guys, bye bye. Assalamualaikum. Thank you so much Rian Shane dan juga Amelia. Bye bye.